sebahagian pengenalan, perkaitan ketua isi rumah iaitu KIR dengan jaringan sosial adalah suatu pola hubungan sosial individu dan orang kata kelompok dalam berbagai bentuk yang bersifat kolektif. Hubungan ini dia boleh dalam bentuk hubungan interpersonal iaitu hubungan ekonomi, politik atau sosial yang lain. Oleh demikian, kami dapat mengenal pasti latar belakang dan potensi KIR serta keluarganya dalam menjalani kehidupan seharian di samping membangunkan ekonomi keluarga dan juga merancang intervensi yang diperlukan oleh sesebuah keluarga demi kesejahteraan hidup mereka. Saya akan terangkan tentang kemiskinan. Malaysia sebelum digemparkan dengan krisis kesihatan iaitu pandemik COVID-19 merupakan sebuah negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan walaupun berhadapan saingan sengit dari negara-negara Asia lain seperti Singapura, Jepun dan Korea Selatan dalam memacu kemajuan ekonomi melalui pembangunan teknologi dan inovasi. Namun begitu, pandemik COVID-19 yang mula tercetus pada penghujung tahun 2020 di Wuhan, China telah mengejutkan seluruh negara. Impak pandemik COVID-19 yang akhirnya memaksa kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP rupa-rupanya membentuk satu jenis kemiskinan yang jarang kita wacanakan dalam konteks Malaysia, iaitu kemiskinan situasi atau situational poverty. Semua sektor ekonomi dan pelaburan asing di Malaysia menerima kesan negatif sehingga ramai penduduk mengalami pengurangan pendapatan malah kehilangan pekerjaan. Oleh itu, KIR merupakan salah seorang yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Beliau yang harus menyara 6 orang ahli keluarganya dengan pekerjaannya hanya sebagai nelayan tetap. Namun apabila pandemik ini melanda, hasil laut yang ditangkap olehnya untuk dijual kepada pembekal berkurangan kerana kemerosotan kuasa beli masyarakat. Selain itu, beliau juga tidak boleh selalu turun ke laut bagi menangkap hasil laut ekoran takut dijangkiti wabak COVID-19 serta masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terusnya adalah objektif lapangan. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti latar belakang dan potensi keluarga KIR dalam menjalani kehidupan seharian di samping membangunkan ekonomi keluarga. Yang kedua adalah merancang intervensi yang diperlukan oleh keluarga KIR demi kesejahteraan hidup mereka. Demografi yang diperoleh melalui hasil temu bual ketua isi rumah mendapati bahawa KIR ni dia merupakan seorang nelayan tegar. Rizwan bin Taha merupakan KIR yang ditemu bual oleh pihak kami dan beliau lahir pada tanggal 6 November 1980 dan berumur 43 tahun. Beliau ni telah berkahwin dan dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu yang terdiri daripada 2 lelaki dan 3 perempuan. Beliau ni merupakan seorang nelayan di kampung Kuala Dua yang kecil di daerah Kuala Terengganu. Pendapatan yang diperoleh oleh beliau ni sebenarnya tidak menentu kerana paling orang kata pendapatan yang minimum yang orang kata yang sewajarnya dalam 1000 lebih, dalam 1000 lah, dan boleh dikatakan beliau hanya turun ke laut dalam 10 hari ke laut dan 10 hari cuti di rumah, dan dalam 10 hari itu antara dalam 500 ke 600 dan boleh dikatakan dalam masa sebulan itu adalah dalam lingkungan 1000 lebih sahaja. Bilangan tanggungan beliau seramai 7 orang termasuk dengan beliau sendiri. Beliau mempunyai seorang isteri dan 5 orang cahaya mata yang terdiri daripada 2 lelaki dan 3 perempuan. Yang paling sulung berumur dalam lingkungan 17 tahun dan yang paling bongsu dalam berumur 6 tahun yang bersekolah di prasekolah. Anak sulung beliau yang berumur 7 itu tidak sekolah sebenarnya dan beliau hanya menamatkan pengajian di ketiga universitas sahaja, iaitu di darjah 6. Dari sudut modal insan yang boleh diberikan kepada pihak KIR, ada beberapa kemahiran sebenarnya, dan kemahiran dari kalau diikutkan dari sudut ini paling kurang ada 9 kemahiran, iaitu pertanian, teknikal dan pertukangan, perkaitan hutan, peternakan, pemprosesan makanan, keusahawanan, perikanan, raftangan dan juga pentadbiran dan ikhtisas. Satu lagi itu lebih kepada latihan merangkumi keseluruhan tersebutlah. Salah satu kemahiran yang beliau miliki iaitu perikanan lah melalui insan ini, kerana beliau ni merupakan nelayan tegar. Jadi beliau ni sangat-sangat meminati dan juga sangat mahir dalam sudut perikanan ni, dan termasuklah dalam sudut mencari menangkap sumber laut, memproses sumber laut dan juga menghasilkan produk baru berdasarkan laut. Jadi beliau ni ada benda yang beliau minat, dan juga dari sudut keminatan beliau tu ada yang beliau ni tidak mahir dan juga sangat mahir. Begitu juga dalam kata kemahiran pemprosesan makanan. Beliau sangat meminati kata kemahiran tersebut dalam menghasilkan makanan tradisional, menghasilkan makanan yang kita bertujuan konvensional dan juga menjual makanan tersebut. Tapi beliau ni tidak ada kemahiran untuk meningkatkan lagi dia orang punya kata minat tersebut lah. Baiklah, saya akan terangkan tentang model sosial dan politik hubungan dalam komuniti individu. Berdasarkan dapatan kajian yang kami dapat, hubungan KIR dalam komuniti seperti ibu bapa, pasangan, anak-anak, adik-beradik, rakan rapat, rakan sekerja, jiran tangga dan penduduk kampung menunjukkan keakraban yang sangat baik. Beliau juga merupakan seorang yang banyak melibatkan diri secara aktif dengan ahli keluarga maupun penduduk Pulau Duyung. Pekerjaan beliau sebagai nelayan tidak membataskan dirinya untuk bersosial dengan orang ramai, walaupun beliau terpaksa bekerja selama 10 hari di laut dan hanya pulang ke rumah selama 4 hari sahaja.
Yang kedua, hubungan KRR dengan luar komuniti pula menunjukkan keakraban yang baik. Penglibatan beliau bersama pengurusi JKKK, penghulu, wakil rakyat DUN, wakil rakyat parlimen dan ahli JKKK adalah jarang, manakala penglibatan dengan AJK Masjid atau surau adalah kerap. Hal ini disebabkan beliau jarang melibatkan diri dalam program atau musyawarah yang diajukan oleh komuniti setempat. Baiklah, yang terakhir adalah hubungan luar komuniti bagi organisasi menyatakan beliau ni tidak akrab dan tiada penglibatan bersama parti politik kerajaan, parti politik pembangkang, Jabatan Kerajaan Pusat, Jabatan Kerajaan Negeri, Badan Pekerajaan NGO dan Majlis Daerah. Bagi Persatuan Penduduk dan pihak sekolah pula, beliau mempunyai hubungan yang baik. Sebagai contoh, Encik Rizwan akan mengikuti perjumpaan PIBG atau perjumpaan guru bersama ibu bapa bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak-anaknya di sekolah. Seterusnya adalah modal ekonomi. Antaranya adalah pemilikan aset kecil, pemilikan aset besar, sumber ekonomi, perbelanjaan bulanan serta beban dan strategi. Pemilikan aset kecil menurut KIR sewaktu sesi temu bual dijalankan, beliau ada menyatakan bagi pemilikan aset kecil, beliau hanya mempunyai data internet, televisyen, telefon pintar, kereta dan motosikal. Kemudian, bagi pemilikan aset besar pula, beliau hanya mempunyai rumah kediaman milik sendiri. Seterusnya adalah sumber ekonomi. Sumber ekonomi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu aktiviti ekonomi komersial dan aktiviti ekonomi kegunaan sendiri. Menurut KIR, beliau mempunyai sumber ekonomi perikanan yang bermodalkan RM200 dan mendapat hasil sebanyak RM600. Justru itu, kekerapan pengeluaran sumber ekonomi beliau adalah kerap. Modal ekonomi seterusnya, perbelanjaan bulanan. Menurut KIR, perbelanjaan bulanan yang perlu ditanggung adalah sumber makanan, bil air, bil elektrik, gas memasak, petrol kenderaan, caj telefon, data internet, yuran persekolahan, ansuran rumah, kebajikan serta aktiviti sosial seperti hiburan dan sukan. Yang kelima adalah beban dan strategi. Menurut KIR lagi, bebanan yang perlu ditanggung oleh beliau adalah kos sara hidup dan harga barang keperluan yang semakin meningkat. Oleh yang demikian, tindakan yang perlu dilakukan oleh KIR tersebut adalah mengubah keadaan. Antara salah satu carangan intervensi yang boleh diberikan kepada KIR iaitu dari sudut makro. Jadi untuk dari sudut makro ni, beliau orang kata jika dilihat dari sudut demokrasi KIR ni dia tidak mempunyai kerja sampingan selain daripada pekerja tetap, iaitu nelayan. Jadi dalam masa tempoh masa KIR ni keluar ke laut selama 10 hari dan 10 hari lagi tu beliau berada di rumah. Jadi kehidupan beliau ni dia tak ditanggung selama 10 hari tersebut kerana beliau hanya duduk di rumah dan selebihnya itu hanya keluar pergi ke laut lah. Beliau ni dia boleh saja nak cari orang kata nak dapatkan kesampingan yang sesuai dengan kemahiran dan minat beliau. Jika kita lihat dari sudut pandang insight, KIR ni dia mahir dalam bidang teknikal dan pertukangan. Jadi waktu cuti sedia ada, KIR ni dia boleh nak cari kerja dalam bidang teknikal dan pertukangan ini, iaitu dalam sudut pendawaian elektrik, membaiki peralatan elektronik dan kenderaan dan sebagainya. Jadi KIR ni dia boleh nak minta bantuan dari kawan-kawan kampungnya yang ada kerja kosong, yang kata yang terlibat dengan bidang ni lah. Tak kisahlah benda tu kata kerja sepanjang masa ke atau sepermasa, tapi dalam masa 10 hari beliau bercuti. Dan dalam tersebut, beliau boleh menambahkan mereka punya pendapatan lah. Intervensi yang kedua iaitu mengeluarkan produk berasaskan ikan. Jadi seperti kita tahu, KIR ni dia selalu kan nelayan. Jadi skop tugasan nelayan ni dia memang luas dari sudut pendanaan pendapatan. Jadi hasil tangkapan ikan yang diperoleh ni dia memanglah dipasarkan ke petani ataupun pasar pagi. Namun selain dari itu, ikan-ikan tersebut ni juga boleh dijadikan sebagai produk lain untuk dijual. Antaranya kita tahu Sarawak kan famous dengan perikanan seperti kelepuk lekor, kelepuk kepik, ikan kering dan sebagainya. Jadi KIR ni dia dan keluarga boleh menjalankan perniagaan berasaskan ikan. Antaranya dia buatlah macam ikan kering ke ataupun sesuatu darinya lah yang menghasilkan produk berasaskan laut. Dan ramai sahaja yang akan menjadikan ikan kering ni sebagai makanan tambahan juga kan. Dan maksudlah kelepuk kepik dan kelepuk lekor, dan benda tu dia boleh sahaja letakkan orang kata jual di bandar-bandar ke sebab nanti pelancong-pelancong akan datang untuk membelinya dan benda tu boleh dijadikan sebagai side income beliau lah. Jadi hasil produk tersebut ni dia boleh dipasarkan di mana-mana pasar berdekatan dengan bandar dan membolehkan pelancong-pelancong ni untuk membelinya. Baiklah, saya akan terangkan tentang cadangan intervensi bagi meso. Cadangan intervensi yang boleh dilakukan oleh ahli JKKK Pulau Duyung ialah memohon bantuan modal dan pinjaman peralatan seperti mesin, bantuan teknikal, pelabelan dan pembungkusan daripada kerajaan negeri Terengganu. Perkara ini dapat membantu KIR dan penduduk Pulau Duyung bagi menjalankan perniagaan yang menghasilkan produk baru berasaskan sumber laut atau air. Berbagai bantuan yang diberikan sudah pastinya dapat membantu beliau dalam memproses dan menghasilkan produk baru berasaskan sumber laut apabila beliau mengalami kesukaran untuk turun ke laut.
Beliau dapat menghasilkan produk seperti keropok leko, ikan kering, ikan bilis dan burger ikan bagi dipasarkan di kedai-kedai, pasaraya, kedai sebaneka selain melantik ejen-ejen jualan. Melalui penjualan produk seperti ini, youth secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi pendapatan beliau. Selain itu, komuniti setempat juga boleh mengadakan program kerjaya di Dewan Aktiviti untuk menarik minat anak muda Pulau Duyung bagi menyertai institusi-institusi yang menawarkan latihan kemahiran dan vokasional seperti institusi latihan kemahiran belia dan sukan, institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia, bahagian latihan kemahiran pertanian dan Majlis Amanah Rakyat. Program kerjaya ini dapat membantu anak Encik Rizwan yang berumur 17 tahun iaitu Razik Iqbal mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik pada masa hadapan. Hal ini kerana menurut beliau dan isterinya, anaknya sulung ini tidak lagi menyambung pelajaran sedangkan anaknya akan menduduki CJ Pelajaran Malaysia SPM pada tahun ini. Anak beliau hanya bekerja di sebuah gerai makanan bagi menampung kehidupan dirinya sendiri bagi meringankan beban ibu bapanya yang harus menyara 4 orang adiknya yang lain. Cadangan dan intervensi dari sudut makro pula, pihak kerajaan hendaklah melakukan pelbagai transformasi serta merancang program pembangunan baharu untuk para nelayan. Ini adalah bagi membantu KIR bagi menambah lagi pendapatan setiap bulan mereka. Sebagai contoh, pendidikan urus takbir kepada ketua-ketua nelayan dalam kawasan Pulau Duyung hendaklah sentiasa terus dilakukan untuk program pembangunan komuniti persisih khasnya membantu pembangunan nelayan. Kesimpulannya, melalui kajian yang dijalankan daripada sesi temubual bersama KIR dan ahli keluarganya, kami mendapati mereka ni mempunyai potensi diri dalam membangunkan kehidupan keluarga. Namun begitu, disebabkan sedikit kekurangan seperti kurang kemahiran menyebabkan KIR ni disukar untuk mengubah kehidupannya. Oleh itu, intervensi mikro, meso dan juga makro dibuat bagi mencadangkan beliau dalam mengembangkan mereka punya potensi diri. Jadi, semua pihak seharusnya memainkan peranan penting dalam berganding bahu bagi mengambil berat dan berusaha membantu golongan-golongan yang orang kata kurang bernasib baik ini. Jadi melalui bantuan-bantuan tersebut, secara tidak langsung kemiskinan dalam negara dapat dikurangkan dan ekonomi negara akan dapat dibangunkan. Dengan itu, masyarakat akan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik di masa akan datang, insya-Allah.